Nampak tu berapa kaki kira berapa keluasan rumah ni, berapa mm ni, dia kmm ni convertkan dengan kaki, dengan feet, baru kita boleh tahu berapa luas dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Seperti yang saya janjikan, kali ni saya nak buat video tentang macam mana anda yang fresh graduate, baru grad IPTA, IPTS, anda nak menang interview. Interview kerja ni insya-Allah percentage untuk dapat tu tinggi. Macam mana anda nak bersaing dengan kandidat-kandidat atau calon-calon interview yang dah ada pengalaman yang luas, yang dah bekerja dengan company-company yang besar, yang dah tahu macam mana saya nak belok pekerjaan. Anda ni pula fresh graduate ni, macam mana nak bersaing ni? Okey, dari pengalaman saya lepas sebagai panel interview untuk kerajaan, dan video ni fokus sebab saya buat kerja di bidang elektrik dan fokus untuk electrician lah, untuk electrician. Jadi bila saya buat interview dulu, pengalaman saya macam-macam ragam individu yang datang interview tu. Ada yang diploma, ada yang ada PW wireman, ada yang chargeman, ada yang macam-macam sijil datang, dan macam-macam ragam, dan ramainya bila mereka masuk aja pintu interview tu, buka pintu je fail. Masuk terus pangkah fail. Ada tu bagus, masuk dia bagus, dia senyum, dia duduk, dia interview bagus. Markah dia high mark kita bagi. Kita bagi high mark. Tiba-tiba satu soalan yang kita tanya, yang saya tanya satu soalan je. Ikutkan memang dia boleh dapat ni. Tapi sebabkan satu soalan dia salah jawab, terus saya pangkah. Peluang dia hangus macam tu je. Jadi saya akan cerita. Video ni pendek sebab 10 minit je saya cakap dekat TikTok ni. Kalau anda nak dengar lebih lanjut, sila ke YouTube kita atau Facebook kita. Jadi boleh tengok video penuh. Bila anda masuk interview tu, sebenarnya panel interview ni tuan-tuan, dia tak nak tengok pun anda pandai kerja ke tak pandai kerja. Of course kita nak orang yang pandai kerja, sebab bila pandai kerja dia akan memudahkan pengurusan syarikat. Dia akan memudahkan kerja-kerja yang big boss bagi untuk dilaksanakan. Tapi yang paling utama kita ambil adalah unik. Okey, ni saya pecah rahsia lah. Bila panel interview ni dia pilih calon-calon tu, dia akan pertama unik. Apa yang anda unik? Apa yang anda berbeza dengan calon-calon yang lain? Itu satu. Okey, nombor dua, baru soal anda pandai kerja ke tak pandai kerja. Okey. Ada dua kategori yang datang interview, yang calon-calon dia. Calon pertama yang memang dah ada pengalaman dia memang luas. Kerja dengan company-company besar, kerja banyak company, banyak knowledge dia tahu, dan belum tentu mereka lulus lagi. Dan paling ramai yang datang interview adalah fresh graduate yang baru habis grad dekat IPTA, IPTS, dengan tak ada pengalaman, knowledge tak besar, knowledge tak tinggi, juga masuk dipilih sebagai calon interview untuk jawatan tertentu, jawatan elektrikal lah, mungkin chargeman, mungkin wireman, mungkin technician, dan mereka perlu bersaing dengan individu yang dah ada pengalaman, dan kemungkinan besar juga yang fresh yang dapat. Alright. Okey, saya tak nak cerita panjang. Saya tak bila kita jadi panel interview ni, kita tak peduli anda ni ada pengalaman ke, anda tak ada pengalaman. Kita nak cari yang unik. Unik dari mana? Unik dari segi attitude, dari sikap. Bila anda masuk je pintu interview tu, kita akan nilai sikap anda bermula dari langkah pertama anda masuk ke dalam bilik interview. First, okey, bila anda masuk interview, ketuk pintu. Ketuk pintu. Alright, kita tengok. Dia ketuk pintu ke tak ketuk pintu? Ingat okey, video saya ni fokus kepada fresh graduate, individu yang belum ada pengalaman, baru habis grad dekat IPTA, IPTS, nak masuk interview. Ni saya cerita, anda dengar video ni sampai habis, anda share kepada kawan-kawan anda yang lain, sebab ia amat penting. First, bila dengar juga Amy dengan Ashraf tapi Amy dengan Ashraf, abang tak expect Amy dengan Ashraf jadi tukuli lagi. Amy dengan Ashraf dah diterima kerja dekat syarikat abang ni, syarikat antara yang termasyur dekat Malaysia ni, syarikat elektrik, dan abang target Ashraf dengan Amy satu, bila berhenti dengan abang nanti mesti jadi token, jadi bos. Abang nak Amy dengan Ashraf jadi pesaing abang pula lepas tu. Abang nak Amy dengan Ashraf cuba lebih hebat daripada abang. Itu tujuan abang train. Termasuk Farid juga.
Jadi kalau lepas Aiming Ashraf berhenti kerja dengan abang, Farid berhenti kerja dengan abang, jadi kuli masuk kerja tempat lain, tak tercapai lah target tu. Sia-sia lah abang mendidik Aiming dengan Farid dengan Ashraf selama ni. Okey. Okey tuan-tuan puan, bila adik-adik semua yang di Minubi, bila anda masuk interview tu ketuk pintu dulu. Jangan terus buka pusing tombol masuk, tak boleh. Confirm pangkah punya. Lepas tu yang dah masuk tu sebab ada orang interview dah lama. Ada orang interview dia seminit 2 minit, okey. Terima kasih, keluar. Nampak tak? Kenapa lama, kenapa kejap? Okey, first bila anda walaupun pakai tie, pakai kemas, pakai kemeja lengan panjang semua, pakai jam, pakai kasut kulit, handsome, senyum, anda masuk bilik interview, anda tak ketuk pintu, fail. Saya akan pangkah punya. Dan interview anda biasa seminit 2 minit je. Okey. First step, bila anda nak masuk bilik interview, pastikan ketuk pintu. Tap, 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 tap. Jadi panel interview kata masuk. Alright, anda masuk. Masuk dengan langkah kanan. Jangan masuk dengan langkah kiri. Kalau panel interview tu orang Islam, dia akan pandang tu dulu. Anda masuk kanan ke kiri. Kalau anda langkah kiri, pangkah. Nampak macam simple, tapi sebenarnya dia ambil kira. Contohlah, kita tawarkan jawatan tu mungkin 3 jawatan. Yang datang 30 orang. Jawatan 3 je. Tapi yang datang 30 orang, kita tak ingat dah. Mungkin takkan ingat kecuali anda special. Kalau anda special, insya-Allah kita akan ingat. Okey, saya dah pilih orang ni mesti dapat. Contohnya anda interview nombor 3. Ada 27 orang lagi belum interview. Nombor 1, okey, markah saya bagi markah. Nombor 2 saya bagi markah. Nombor 3, anda special. Saya suka tengok muka anda. Anda macam unik, anda senyum, anda menawan hati saya. Sebab yang panel interview ni, dia manusia, dia bukan mesin. Dia manusia, dia pun ada hati perasaan, dia pun boleh terpengaruh dengan dia pun boleh terpesona dengan anda. Mungkin anda masuk nombor 3, anda senyum, anda bagus, anda segak, anda handsome, atau anda perempuan, anda cantik. Dari situ saya suka. Jadi saya raib. Okey, anda full mark, anda akan dapat. Saya asing dengan kertas anda. Jadi 27 calon yang masuk lepas tu, semua tak dapat. Anda masuk untuk cukup syarat aja. Faham tak? Jadi bila anda interview, pastikan anda unik, anda berbeza daripada calon-calon yang lain. Okey, bila masuk interview, ketuk pintu. Kemudian langkah kaki kanan. Jangan langkah kaki kiri. Langkah kaki kanan, senyum. Sebab semua ada markah. Bila anda masuk, kita tulis markah 10 markah, 5 markah, 2 markah, 10 markah. Nanti bila last sekali, kita akan kira siapa high mark. High mark, markah tertinggi itulah yang akan kita panggil untuk interview kedua. Anda lulus interview kedua, baru anda akan dapat kerja tu. Ataupun ada syarikat yang lebih simple, hanya satu interview saja. Satu interview, anda lulus, anda akan dipanggil masuk bekerja. Macam tu. Ya? Okey, dah 8 minit ya tuan-tuan. Kepada yang tengok TikTok ni, kalau video ni tak dapat dihabiskan dalam masa 10 minit, anda kena tengok YouTube atau Facebook kita. Okey, masuk langkah kanan. Senyum. Senyum. Assalamualaikum. Kalau panel interview tu orang Islam, Assalamualaikum tuan, puan, dengan senyuman. Anda senyum kena nampak muka lembut, kena ikhlas, bukan senyum-senyum kerek tau. Jangan senyum belagak tau. Ada orang dia senyum belagak tau. Beza. Ada senyum muka kerek, muka belagak, memang saya pangkah punya. Ya, panel interview lain pun insya-Allah akan pangkah anda punya. Senyum dengan ikhlas, senyuman dengan merendah diri. Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum puan, ataupun selamat pagi encik, selamat pagi tuan, puan, macam tu. Okey, masuk. Anda pergi kat sebelah kursi, jangan duduk. Ramai orang dah masuk-masuk, dah letak ketuk pintu, masuk kaki kiri, senyum tidak, bagi salam pun tidak. Masuk terus duduk aja. Dah confirm pangkah. Jadi bila ada masuk tu, Assalamualaikum, selamat pagi, tuan, puan. Mesti ada perkataan hormat. Tuan, puan. Jangan panggil encik. Encik tu level dia bawah lagi. Panggil tuan atau puan. Ada tu, Assalamualaikum. Dah. Sampai situ je. Memang tak boleh kena pangkah. Alright. Dan duduk di sebelah kerusi. Nanti panel interview akan pelau anda duduk. Ya, silakan duduk. Okey. Duduk. Bila anda duduk, badan tegak, tak mau duduk bongkok-bongkok, sengit sini sengit, tak mau. Duduk, masuk. Okey, contoh macam ni. Duduk, Feni cakap ni, duduk. Cakap ke abang, duduk. Okey, masuk, buka pintu. Assalamualaikum, kanan. Senyum. Assalamualaikum tuan, puan. Apa khabar?
Okey. Jadi biasa interview ketat lah muka. Biasa panel interview muka dia ketat. Saja tu. Duduk kerek kan. Okey, jadi berdiri sini. Jangan duduk. Okey, kalau selagi panel interview tak suruh duduk, jangan duduk. Okey, jadi Mi duduk, suruh duduk Mi. Okey, boleh duduk. Okey. Terima kasih tuan. Nampak? Terima kasih tuan. Jangan terima kasih ataupun duduk, jangan. Terima kasih tuan. Pandang, terima kasih tuan. Senyum. Alright, jalan. Tarik seluar sikit, duduk. Duduk. Okey, nampak? Tegak. Okey, pastikan bila anda masuk interview mesti pakai baju kemeja, kemas, lengan panjang. Jangan pergi masuk interview pakai baju kemeja lengan pendek. Itu menunjukkan anda sambil lewa. Pakaian mesti baju kemeja lelaki, baju kemeja, lengan panjang, mesti pakai jam. Kenapa pakai jam? Sebab ia menunjukkan anda seorang yang mementingkan masa. Ya? Pakai jam, tak pedulilah jam anda tu jarum dia bergerak ke, tak bergerak ke, bateri ada ke, bateri tak ada ke, pakai juga buat syarat. Itu syarat dia. Baju lengan panjang, mesti kemas, licin, gosok, pakai jam. Kasut kulit, kasut mesti berkilat. Ya, jangan kasut tu nampak debu sini, debu sana, kotor sini, kotor sana. Tu menampakkan anda seorang yang selekeh. Stokin mesti pakai. Jangan pakai kasut tak pakai stokin. Ya, macam-macam saya jumpa orang interview. Seluar slack mesti licin. Baju masuk dalam, pakai tie. Kenapa kena pakai tie? Ia menunjukkan anda seorang yang kemas. Anda seorang yang tidak sambil lewa. Tu pakaian. Kalau pakaian pun dah fail, memang anda masuk seminit 2 minit, anda dah kami dah suruh keluar dah. Alright. Jadi bila panel interview tanya, jawab dengan senyuman. Jawab dengan senyuman. Tanya Mi abang. Tanya Mi. Tanya abang. Sila perkenalkan diri anda. Jawapan macam tu. Okey, sila perkenalkan diri anda. Jawapan dia. Tanya Mi. Okey, sila perkenalkan diri anda. Okey, Mi tanya kan. Senyum, pandang. Assalamualaikum tuan, puan-puan. Nama saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya berumur 28 tahun. Walaupun umur saya 39, tapi saya tak mengakulah. Okey tuan-tuan, jangan menipu sebab resume anda dekat depan. Okey, saya Muhammad Azrizal Aziman. Umur saya 21 tahun. Saya tinggal di Seremban dan saya baru grad atau saya baru lepasan, baru tamat pengajian. Anda cakaplah ikut anda punya inilah, anda punya keselesaan lah nak cakap macam mana. Saya baru grad dari Politeknik Port Dickson. Saya mengambil jurusan diploma kejuruteraan elektrik elektronik. Macam itulah. Okey, dah. Jawab something yang penting sahaja, tak perlu cakap panjang-panjang. Yang penting sahaja. Contoh, sebenarnya panel interview dia bukan nak tengok sangat jawapan anda tu. Dia nak tengok riak muka anda masa anda menjawab, cara anda menjawab macam mana, suara anda macam mana, senyuman anda macam mana, cara anda hormat panel macam mana. Sebenarnya nak tengok yang itu, bukan nak tahu anda lahir tahun bila, anda belajar dekat mana. Tak ada, diorang tak nak ambil tahu pun sebab resume anda dah dekat depan dia. Dia dah baca interview, panel interview dah baca dah resume anda tu. Dia nak tengok cara anda jawab. Macam tu. Okey, jadi tanya Mi. Tanya lagi. Apa yang nak tanya? Sebab soalan tu subjektif. Kita tak tahu apa panel nak tanya. Tanya apa yang nak tanya abang. Biasa tanya, ni jawatan apa yang anda nak interview ni? Tanya. Saja perangkap jawatan apa yang nak interview ni. Tanya tu. Okey, ni jawatan apa anda nak interview ni? Okey, saya dipanggil oleh syarikat tuan untuk temuduga jawatan penolong jurutera JA29. Alright, nampak? Ataupun jawatan jurutera juruteknik JA17 ataupun jawatan penjaga jentera R berapa lupalah. Macam itulah. Nampak tak? Okey, jawab. Tak payah nak lalut sangat jawab.
Masa jawab tu senyum dan tegas, suara kena suara lelaki Jangan anda lelaki tapi buat suara perempuan. Memang kena reject. Lelaki kena jadi lelaki, suara lelaki. Bagi nak tengok tokoh tu, tokoh seorang boleh jawab interview. Faham tak tu? Jawab. Jadi dan soalan perangkap. Amy akan tanya soalan perangkap. Amy akan tanya, anda tahu ke pasal kerja ni? Tanya pasal kerja semua. Okey, tanya Mi, pandai kerja ke? Macam itulah contohlah, tanya pandai kerja ke? Dah pandai kerja ke? Nak okey, sebab soalan dia kerek Pak. Okey, jawapan dia saya praktikal sebelum ni saya praktikal di TNB Tampin selama 6 bulan dan saya telah didedahkan tentang kerja di lapangan dan juga saya juga telah mendapatkan pendidikan di Politeknik. Saya pensyarah-pensyarah juga telah mengajarkan ilmu elektrik kepada saya dan saya yakin ilmu yang ada di dada saya tidaklah begitu tinggi kerana saya belum ada pengalaman yang cukup. Saya belum ada pengalaman, tapi mana yang saya tahu, insya-Allah saya boleh jawablah. Tapi mana yang saya tak tahu, saya perlu rujuk kepada individu-individu yang lebih tahu. Nampak tak jawapan dia? Nampak tak? Itu soalan perangkap. Tahu ke? Ini tanya, tahu ke nak buat kerja ni? Kata, mana yang saya tahu, saya akan cuba buat yang terbaik. Tapi mana yang saya tak tahu, saya akan rujuk kepada orang yang lebih tahu. Nampak tak? Itu bermaksud attitude. Soalan tu tak penting sebab panel interview dah tahu dah. Bila grad, biasa tak tahu kerja pun. Bila grad memang tak tahu kerja. Biasa 10 kosong. Harap sijil je tinggi tapi 10 kosong. Soalan tu nak tengok macam kalau tak tahu buat, macam mana kita nak selesaikan masalah. Jadi saya kata saya akan rujuk kepada orang yang tahu. Maksudnya senior-senior lah ataupun lecturer saya ataupun sesiapa yang saya kenal yang saya boleh buat rujukan. Jadi bermaksud saya ni seorang yang bekerjasama, yang boleh kerja sebagai satu pasukan. Nampak tak? Okey. Lepas tu Amy tanya. Amy tanyalah. Tanya soalan ni. Berapa panjang nak berapa watt lampu ni? Voltage berapa? Cuba tanya. Tanya. Kipas ni berapa watt? Berapa watt? Okey, nampak? Okey, kalau tahu, okey, kipas ni kalau kita tahu, jawab. Okey, kipas ada banyak jenis tuan-tuan. Yang kipas yang kita pakai ni, contoh dia, ni saya lupa, dah lama tak tengok. Tapi contoh, kipas ni 50 watt. Okey tuan, kipas Schilling ni 50 watt. Okey, jawab macam tu, satu je. Tapi kalau tak tahu, okey, yang paling penting tak tahu sebab biasanya kandidat yang masuk interview memang tak tahu kipas ni berapa watt, lampu berapa watt, memang tak tahu. Walaupun benda ni mudah, jawab macam ni. Jangan cakap tak tahu. Saya tak tahu. Tak boleh. Fail. Kata, minta maaf tuan, saya tak pasti sebab saya masih belum ada pengalaman memasang dan baiki kipas. Tapi insya-Allah jika saya diberi peluang, saya akan belajar dengan cepat. Saya seorang yang fast learner, saya akan belajar dengan cepat, belajar daripada pekerja-pekerja senior atau saya akan dapatkan info-info dari sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk memajukan diri saya dan membantu syarikat. Nampak tak jawapan dia? Jangan kata tak tahu, kata tak pasti. Saya tak pasti sebab saya tak ada pengalaman, tapi saya counter balik. Saya akan dapat tahu macam mana. Macam tadi itulah. Faham tak? Bila interview jangan cakap tak tahu. Okey. Tu je dah. Berapa minit video? 19. Lama lah 19 minit banyak sebenarnya saya nak share tentang interview ni, tapi saya interview yang paling penting je lah dulu. Yang penting sikap, dia nak tahu sikap kita macam mana. Jadi bila anda special, okey, lepas tu dia akan tanya, okey, soalan yang paling penting. Ni soalan paling penting. Ini saya cerita yang paling penting je lah. Jadi biasa panel interview dia akan tanya macam mana tau. Dia akan tanya, okey, kalau anda tak tahu dengan kerja tu, tapi saya suruh siapkan juga. Anda tak tahu kerja tu, anda tak tahu macam mana nak buat, tapi anda perlu siapkan juga dalam tempoh yang kita tetapkan. Apa yang anda perlu buat? Tu soalan perangkap. Jangan cakap saya akan
trial and error, tak boleh. Saya akan trial error, saya akan cuba saya upaya siapkan, tak boleh. Anda kata saya perlu rujuk kepada orang yang tahu. Macam tu. Faham Okey. Lagi soalan perangkap apa lagi yang biasa tanya? Yang untuk fresh ni soalan dia tak banyak, dia lebih kepada attitude. Yang ada pengalaman interview, soalan dia tak sama Soalan yang ada pengalaman masuk interview, soalan dia lain. Soalan penting, soalan perangkap. Nampak macam anda bagus tapi anda akan fail dekat sini. Soalan perangkap dia okey. Amy tanya, jika anda diterima bekerja di sini, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Tanya. Ashraf tanya, jika anda diterima bekerja di sini, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Jawab. Tanya. Kalau anda diterima bekerja di sini, pertama kali apa yang anda buat? Apa perkara pertama? Apa perkara pertama yang anda buat? Anda akan buat. Okey. Itu soalan popular yang panel interview akan tanya. Jika anda diterima bekerja di sini, apa perkara pertama yang anda akan buat? Dan ramai orang fail dekat sini, ramai kandidat fail dekat sini. Kebanyakan jawapan apa tau? Saya akan buat yang terbaik, saya akan buat kerja bersungguh-sungguh, saya akan majukan syarikat. Jawapan tu tak kuat. Jawapan yang kuat adalah, jika saya diterima bekerja di sini, perkara pertama yang saya akan lakukan ialah saya akan patuh arahan ketua saya. Itu jawapan dia. Itu menunjukkan anda boleh terima arahan dan boleh melaksanakan arahan. Faham Jawapan dia, jika saya diterima kerja di sini, perkara pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan patuh arahan ketua saya atau majikan saya. Nampak tak jawapan dia ni? Kan? Ramai orang jawab, saya akan buat kerja rajin, saya akan majukan syarikat, saya akan buat ni, saya akan buat macam lah. Dia ingat jawapan itu dah strong. Sebenarnya jawapan dia itu menunjukkan anda tidak mematuhi peraturan, anda tak mematuhi arahan, anda suka buat tindakan sendiri. Itu maksud dia. Jawapan paling selamat, paling tepat, paling yang panel nak adalah saya akan patuhi arahan ketua atau majikan saya. Nampak tak? Okey, tuan-tuan dan puan, video minit? 23 minit. Lama sangatlah video ni. Okey, jadi insya-Allah nanti kalau ada rezeki saya share banyak tau. Banyak sangat tips interview yang saya boleh share kepada anda yang anda boleh praktikkan. Ni saya share sikit dulu sebab video ni panjang. Tak sesuai. Nak cek banyak-banyak, anda pun boring kan nak dengar panjang-panjang kan. Okey, nanti insya-Allah rezeki saya share lagi yang untuk kandidat yang dah ada pengalaman pula. Yang dah ada pengalaman sebenarnya yang paling ramai yang fail sebab 10 anda jawab betul, anda jawab yang ke-11 salah, yang 10 tadi semua dah tak kira lagi. Ada. Nanti kita ceritalah kalau ada rezeki Alright tuan-tuan puan, kepada fresh graduate yang anda tak ada pengalaman kerja, bila anda interview kerja bukan disebabkan keunikan saja, bukan sebab senyuman saja, bukan disebabkan anda ada pakaian yang bagus, ada pakai kasut saja, tak. Itu hal penting. Dan ada lagi hal yang penting iaitu knowledge. Knowledge. Bila anda dah lulus, attitude, senyum, adab, sifat atau sikap yang boleh bekerjasama dengan rakan sekerja dah lulus yang itu, baru panel interview akan tanya anda soalan knowledge. Macam mana? Dia akan tanya berapa vote, soalan basic. Kami tahu, panel interview tahu anda belum ada knowledge yang tinggi, belum ada pengalaman yang banyak, tapi sekurang-kurangnya basic knowledge mesti ada. Vote untuk single phase berapa vote, three phase berapa vote, berapa M, macam mana cara lampu berfungsi, kipas berfungsi, macam mana nak buat wiring plug, macam mana nak repair wiring lampu kalau short. Basic knowledge mesti ada. Kalau anda lulus attitude, lulus pakaian, lulus sikap boleh bekerjasama tapi anda tak ada basic knowledge, bermaksud susah juga anda nak lulus interview. Dan di sini kita ada jual dekat Shopee. Anda boleh search di Shopee DIY Electrical Books. DIY Electrical Books. Anda boleh beli dulu buku ni di Shopee, keluar sikit duit, baca, fahamkan, dan insya-Allah bila sini Mr. Adik Tegang, bila anda dapat peluang untuk interview jawatan tertentu dalam syarikat,
elektrik, wireman, chasman. Chasman tak adalah, ini untuk electrical domestic ya, untuk jawatan jurutera, penolong jurutera, technician, wireman. Jadi insya-Allah buku-buku tulisan saya ni dapat membantu anda untuk menjawab soalan-soalan teknikal, sebab dalam buku ni lengkap. Insya-Allah 90% jawapan soalan yang ditanya pada interview anda akan jumpa dalam buku ni. Dan insya-Allah sila beli buku ni di Shopee, search DIY Electrical Books, beli, baca, fahamkan, dan insya-Allah jika anda ditanya soalan teknikal dalam interview, anda boleh menjawab dengan mudah. Alright? Sila beli di Shopee. Semoga perkongsian saya kali ini memberi manfaat. Saya Muhammad Azizul Aziman, saya pengarah syarikat Muhabbat Engineering Malaysia Semruhat. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar terbaik di Asia, bestseller selama 8 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih.